Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah, kita sering bercakap tentang akhlak antara kita sesama manusia. Kadang-kala kita mungkin bercakap tapi kita kurang fokus tentang akhlak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akhlak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala khususnya yang membabitkan akhlak yang berkaitan dengan soal iman, soal akidah kita dengan Allah Azza wa Jal, jauh lebih penting dalam nak membentuk hubungan sebenar seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang utama, bab yang menjadikan seseorang itu dekat dengan Allah dan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah redha dengan Allah Azza wa Jalla. Kita selalu sebut para sahabat radhiyallahu anhum, sahabat yang mana Allah redha kepada mereka. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala redha pada mereka? Ini patut kita semua cuba bahaskan dan lihat dan berusaha untuk ada di dalam diri kita. Bila Allah sifatkan para sahabat radhiyallahu anhum, khususnya generasi awal, as-sabiqun, Allah kata was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Was-sabiqun al-awwalun, golongan yang sabiqun al-awwalun, golongan-golongan yang awal, yang mendahului yang awal di kalangan muhajirin, minal muhajirin wal ansar, di kalangan muhajirin dan ansar, walladzina ittaba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikut mereka dengan cara yang ihsan, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah. Apa maksud Allah redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah? Kita baca tentang sahabat dalam ayat yang lain pun Allah sebut Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Muhammadur Rasulullah walladzina ittaba'uhum bi ihsan. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad itu Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, keras kepada kufar, yakni orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini kerana mereka tentang Allah dan Rasulnya, hatinya tak bersama. Kalau cakap Islam tapi bersama dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, ini ada masalah. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, kasih sayang di kalangan mereka. Tarahum ruk'a sujjada, kamu lihat mereka itu rukuk, sujud, yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana, mereka mencari kurniaan Allah dan keredaannya. Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang kita lihat Allah Subhanahu wa taala cerita tentang keredaannya. Dia redha kepada golongan-golongan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan apakah maksud redha, maqam redha ini? Karena Allah kata kejayaan ini manusia dalam hidup ini apabila dia mencapai redha Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalikal fawzul azim. Allah redha kepada mereka, mereka redha pada Allah.
itulah kejayaan yang besar. Kejayaan yang besar bila mencapai maqam ridha. Sidang penonton yang dirahmati Allah, kita ini berhubung dengan Tuhan kita Jalla wa'ala apabila kita mengenal Allah, kita mentauhidkan Dia, tidak ada ilah yang melainkan Ia. Dia adalah pencipta dengan segala kebijaksanaannya. Segala sifat yang sempurna itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sebarang kecacatan baginya. Dia mengetahui yang ghaib dan yang nyata, yang zahir dan yang batin. Dan kita mengetahui bahawasanya alam ini yang kita tinggal sementara semata-mata. Selepas daripada ini, kita akan meninggalkan dunia ini. Siapapun kita mesti tidak ada pilihan melainkan terpaksa meninggalkan alam. Sejauh mana pun kenikmatan yang kita nikmat di dunia ini, ia akan berakhir. Dan kenikmatan itu tidak ada apa-apa pun dibandingkan dengan syurga yang dijanjikan oleh Allah kepada kita jika kita benar-benar mencapai keredaannya dan Dia meredai kita benar-benar. Kita mungkin melalui satu kesusahan dalam dunia ini, tapi kesusahan itu tidak ada artinya sedikit pun dibandingkan azab neraka, dan kesusahan itu akan hilang apabila kita sekelip mata sahaja memandang keindahan syurga yang disediakan. Apabila kita tahu bahawasanya dunia ini lahwun wa la'ibun, satu sia-sia dan permainan. Apabila kita tahu hakikat kepada kehidupan dunia ini, seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Jangan sampai kamu ditipu oleh kehidupan dunia ini, dan jangan sampai kamu ditipu oleh apa yang Allah berikan kepada kamu, kemaafan Allah dan berbagai-bagai. Maka apabila kita faham yang itu, kita akan faham bahawasanya betapa kita ini redha Allah itu sebagai Tuhan pencipta kita, dan kita redha apa yang Dia telah takdirkan untuk kita dalam perkara yang kita tidak ada pilihan dan kita tidak disuruh untuk mengubahnya. Ada perkara yang Allah berikan ujian pada kita, Dia suruh kita ubah. Keadaan yang buruk disuruh kita ubah kepada yang baik, yang bahaya disuruh kita elakkan yang baik. Ada arahan. Tapi ada perkara yang Allah beri yang kita tidak ada pilihan. Dia jadikan kita seorang lelaki. Itulah ketetapan Dia kepada diri kita. Ada yang diciptakan sebagai perempuan. Itulah ketetapannya. Dia hakimun, alim. Dia maha bijaksana. Dia maha mengetahui. Dia ciptakan kita, jadikan kita Melayu, ada yang jadi Cina, ada yang jadi India. Kita tidak pertikai itu semua. Manusia tidak boleh pertikai. Mungkin manusia kita akan pertikaikan tentang akhlak yang menjadi pilihan manusia. Tetapi apa yang telah Allah ciptakan yang bukan pilihan ini, kita terima seadanya. Dia jadikan sebagai manusia itu miskin. Dia berusaha untuk kaya, tapi itu kadar yang dia dapat. Dia tak lebih kaya daripada orang lain. Ada yang dilahirkan dalam keluarga yang biasa-biasa. Ada yang dilahirkan dalam keluarga yang bangsawan.
Ini adalah perkara-perkara yang Allah jadikan di dunia ini. Ada yang lahir di Malaysia, ada yang lahir di India, ada yang lahir di Afrika. Mungkin kalau dia lihat kepada orang yang negara yang kaya, dia mungkin akan rasa, kenapalah Allah lahirkan aku di sini? Di situ kita nak memahami makam atau maksud redha seorang hamba kepada Tuhannya. Apa maksud? Saya ingin quote, petik apa yang disebut oleh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, salah seorang tokoh ulama zuhad, kerohanian, tasawuf, yang disebut oleh Al-Imam Al-Zahabi di kalangan min kibaril masyaikh, disebut juga oleh Al-Khatib Al-Baghdadi sebagai hakimu zamanihi yang meninggal di Naisabur. Bila orang tanya dia kepada Yahya bin Mu'adz, mata yablughul abdu ila maqamir ridha, bila satu orang itu sampai kepada maqam ridha, ridha yang tinggi ni, bila yang dicapai oleh para sahabat, sehingga kita dah sebut radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu, Allah redha, Allah redha. Bila satu orang tu capai ke makam redha, kata Yahya bin Mu'adz dalam ungkapan yang menarik, dia kata apabila satu orang tu capai kepada arba' usul fima yu'amilu bihi rabbah, 4 perkara usul yang mana dia berinteraksi ataupun berurusan dengan Tuhannya, iaitu apabila dia menyatakan kepada Tuhan, ya Rabb, in a'taitani qabalt, wahai Tuhan, jika kau berikan kepada aku terima. Ini apa yang kau beri daripada pemberianmu, aku terima. Aku no complain, aku terima. Wa in mana'tani radit, jika engkau halang aku redha. Kita tengok orang tu, Allah bagi dia comel sikit, kita kurang. Allah bagi orang tu handsome, kita kurang sikit. Yang tu putih, kita kurang. Dia kerja sama kuat dengan kita, kaya dia pada kita. Dia pergi satu tempat sama, berniaga satu tempat dengan kita. Kita buat usaha semua yang Allah suruh, boleh lebih dia pada kita. Allah sampaikan benda tu pada dia, tak sampaikan kepada kita. Dia kata, wa in mana'tani radit, jika engkau halang aku redha. Wa in taraktani abad, jika engkau tinggalkan aku akan terus menyembahmu. Yakni kalau kita rasa Allah tak pernah tinggalkan kita, katalah kita minta kat dia satu benda, dia tak bagi ke kita. Kita hamba, kita tahu Allah ni apa saja kita minta dia bagi. Cuma sebahagiannya mungkin dia tangguh pada hari akhirat esok, kerana itu mungkin lebih baik untuk kita. Kita minta setahun, 2 tahun dia tak bagi, kita tetap tak kata semayang tahajud tak malam duk minta, tak dapat. In taraktani abad, jika kau tinggalkan aku tetap mengabdikan diri padaku. In da'autani ajabt, jika engkau menyeru aku, memanggil aku sahut seruanmu. Ini adalah simpulan yang disebutkan oleh Yahya bin Mu'adz. Apabila ada 4 perkara ini, maka seorang hamba sampai kepada maqam ia redha dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang penonton yang dirahmati, setiap hari kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita puji Allah Azza wa Jalla. Segala puji dan puja kita kepada Allah, Tuhan semesta alam. Apa maksudnya? Ataupun sekadar kita sebut saja, macam kita, kebanyakan kita bagi salam, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada kamu. Kita tak rasa dah perkataan itu.
Kerana kita tidak lagi menghayati akhlak yang indah yang menjadikan hubungan seseorang dengan Tuhan itu begitu tinggi dan dekat seorang itu capai dengan Tuhan. Ialah redha ini. Apabila dia menyebut Alhamdulillah, dia benar-benar merasakan dia memuji Allah di atas segala apa yang dia lalui dalam hidupnya. Dalam apa keadaan sekalipun, Al-Quran menyebut, Qul aghayrullahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syait. Katakanlah, adakah selain daripada Allah aku nak cari Tuhan, sedangkan dialah Tuhan segala-galanya. Dalam ayat yang lain surah Al-An'am, Allah kata, Qul aghayrullahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardh. Katakanlah, adakah selain daripada Allah aku akan mengambil pelindung, sedangkan Allah itu pencipta langit dan bumi. Saya ingin buat satu contoh, dan Allah itu maha suci daripada kita memisalkan dengan dengan selain daripadanya. Tapi nak faham, musim ni asalnya patut orang kahwin. Jadi ramai orang tak hanya akad nikah saja, tak kenduri lah, sebab kita dalam keadaan COVID-19 ini. Tapi orang yang baru berkahwin, saya ada seorang sahabat, doktor hospital Tengku Fauzah ni, dia pun baru kahwin, baru akad nikah minggu lepas. Kami bergurau dengan dia, kata bila orang kahwin ni baru dapat isteri, dia pun baru dapat isteri, dia puji isteri dia dari segala segi. Dan begitulah orang apabila mencintai, macam orang baru kahwin, semua dia puji, semuanya elok masa zaman dia bercinta. Kalau nampak apa yang orang lain nampak tak elok pun dia nampak elok. Orang kata kalau dia berjalan di jalan, kalau kekasih dia tersepak batu, dia marah pada batu tu, dia tak marah pada kekasih dia. Dia akan kata, apa batu ni, kau yang duduk di tengah jalan ni, siapa suruh kekasih aku nak lalu? Kerana apabila cinta itu memenuhi perasaan, maka semuanya indah dan tidak ada yang nak dipersalahkan. Apabila kita itu begitu mencintai Tuhan, meredai, mengakui dia adalah pencipta kita, dia adalah wali, pelindung kita, padanya lah tempat kita menyerahkan. La malja'u wa la manja'u minhu illa ilaih. Tidak ada tempat pergi dan tidak ada tempat nak bersandar melainkan kepadanya semata-mata. Apabila itu telah memenuhi perasaan kita, maka apa saja yang datang daripada Allah itu indah bagi kita. Maka sebab itu fadilat yang besar apabila seseorang menyebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Aku redha Allah itu sebagai Tuhan, aku redha Islam sebagai agama, dan aku redha Muhammad sebagai Rasul Nabi. Ini kerana hal itu tidak mungkin dicapai melainkan dengan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah maqam yang telah dicapai oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Kenapa sukar kita nak capai? Kenapa sukar saya nak capai? Mungkin juga tuan-tuan sukar nak capai. Kerana hati kita banyak tersangkut dengan dunia ini. Kalau saya dapat sesuatu yang kurang di dunia ini, saya rasa macam tak gembira. Sebab kehidupan saya terikat dengan dunia ini. Bagi maqam awliya dan al-awliya wal asfiya, seperti yang disebut oleh Al-Izz Abdul Salam, bagi maqam yang seperti itu, mereka memikirkan apa yang akan mereka perolehi dari sisi Allah di akhirat kelak. Mereka tak sia-siakan dunia, mereka tak biar nyawa mereka mati, mereka tak biar mereka ditipu, mereka tak biar mereka diperbodohkan dalam dunia ini. Tetapi setelah hasil usaha, ikhtiar yang mereka lakukan, tersimpan di sana redha mereka kepada Allah. Hatta dalam
pengamalan agama. Kita amalkan agama. Kita solat. Bukan sama. Ada orang yang dia solat dengan penuh puas hati dia pada Allah. Syukur Allah ajar solat ni. Syukur Allah ajak kita rukuk dan sujud. Setengah kita mungkin juga solat dalam keadaan nak kena solat pula dah. Berbeza. Sebab itu bukan walaupun 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat itu sama, tapi di sisi Allah tidak sama. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma lam yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbika, sama sekali dengan demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka tidak beriman, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, sehingga mereka itu menjadikan engkau pemutus di atas apa yang mereka perselisih di kalangan mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian tidak ada di dalam diri mereka suatu perasaan tak puas hati, mimma qadaita, di atas apa yang engkau putuskan, yakni Nabi Muhammad, wa yusallimuna taslima, dan mereka menerimanya dengan penuh penerimaan. Itu adalah maqam perasaan keredaan kita terhadap hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita menerima agama Allah, kita reda, tak ada komplain apa kita dengan ajaran Islam. Kita tak komplain apa yang Allah telah tetapkan daripada penciptaan kita, rendah ke, tinggi ke. Kita tak ada komplain. Komplain ni bukan mesti di mulut, dalam jiwa kita. Kita tak ada rasa tak puas hati dengan Allah, kerana kita tahu semua ni ujian Allah, dan kita akan bertemu dengannya selepas daripada ini. Siapa yang berjaya di dalam ujian ni, dia akan bagi jauh yang lebih baik. La ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ada orang dia bagi kekayaan tapi gagal dengan ujian itu, dengan hartanya, pulang dia dalam keadaan yang gagal. Ada orang mungkin dia tak berapa kaya, setelah dia usaha, tapi dia berjaya untuk reda, mendapat reda Allah, dan dia meredai apa yang Allah bagi. Pulang dia mendapat nikmat yang besar di sisi Allah, iaitu syurga Allah yang maha agung. Ini maknanya. Maka kita melihat Nabi SAW telah menunjukkan contoh yang hebat dalam masalah ini, dalam melalui kehidupan dunia. Agama suruh kita berusaha, berjuang, menghadapi musuh. Tapi sama siapa saja yang berjuang, akan ada orang yang akan sakiti kita. Kita tak komplain, ya Allah, kenapalah aku berjuang pada jalanmu tapi aku disakiti, ada orang maki aku bercakap kerana mencari redamu, aku bagi pendapat kerana mencari redamu, mereka salah sangka. Kenapa kau jadikan mereka salah sangka sehingga mereka maki aku, mereka berkhianat pada aku? Tak. Kita tahu kita lalui jalan Tuhan, kita terima ini sebagai satu hadiah di jalan ini, kerana di dalam itu adanya pahala dia yang dia akan beri pada kita. Cuma kita akan elakkan, kita akan cuba dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan sebaiknya, tapi kita akan elakkan daripada membuat langkah yang salah. Tapi kalau hal itu berlaku, kita reda. Bukan kita pergi cari pasal, pergi cari penyakit. Macam sebahagian orang pergi cari penyakit juga, coronavirus ni. Allah tak suruh begitu. Tapi setelah kita elak penyakit, kena juga, kita reda. Macam doktor-doktor kita yang berusaha untuk menyelamatkan orang, itu tugasan mereka. Tiba-tiba mereka pula yang kena. Mereka tak komplain Tuhan, tak kata kenapa ya Allah aku nak tolong hamba-hambamu, aku pula kena. Tak. Allah bagi setiap kejadian ada hikmahnya, ada rahsianya, ada kurniaannya. Jika tidak di dunia ini, pasti di akhirat. Nabi SAW apabila ke Taif,
Sampai di Taif, baginda berdakwah, orang Taif tolak dakwah Nabi. Bukan saja tolak, paling dengan batu, cedera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Ibn Ishaq, walaupun riwayat ini ditad'ifkan, disudut sebagian, disudutkan mu'an'anah. Ibn Ishaq itu ada kerana Ibn Ishaq ni dia an'anah dia itu jadi masalah kerana ada masalah tadlis pada dia. Secara umumnya riwayat-riwayat Ibn Ishaq dalam sirah dianggap sebagai riwayat-riwayat yang dipegang, hingga menyebabkan riwayat ini khilaf di kalangan ulama, ada yang mentad'ifkan, ada yang menghasankan. Apapun, saya suka dengan rangkapan doa yang diriwayatkan oleh Ibn Ishaq tentang apa yang Nabi sebut setelah baginda dilontar dengan batu sehingga darah itu turun ke kaki. Dan saya baca doa ni banyak dalam kuliah-kuliah saya. Saya bagi tahu tentang perbincangan para ulama hadis tentang kedudukan riwayat itu. Tapi ia satu doa yang menarik, yang patut kita hayati. Dan kita dalam bab doa ini luas, boleh kita petik daripada riwayat-riwayat sama ada dhaif ataupun tidak dhaif. Apatah lagi riwayat Ibn Ishaq ni bukan terlalu dhaif, tapi ia hanya masalah teknikal Ibn Ishaq. Kata Ibn Ishaq, Nabi doa, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Anta arhamur rahimin, anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi, ila man takiluni. Jadi saya sambung, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, kepadamu lah aku mengadu lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, dan sedikitnya helahku, yakni apa lagi nak buat, wa hawani 'ala nas, dan hinanya aku ini di kalangan manusia. Anta arhamur rahimin, anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi. Engkaulah yang paling penyayang di kalangan penyayang, engkaulah Tuhan orang-orang yang kena tindas, dan engkaulah Tuhanku. Ila man takiluni. Nabi bermunajat, Nabi dialog dengan Tuhan dalam kerinduan, dalam kedukaan. Ila man takiluni, kepada siapa kau ingin serahkan aku ini? Ila ba'idin yatajahhamuni, kepada orang jauh yang bermasam muka denganku. Am ila aduwin mallaktahu amri, ataupun kepada musuh yang kau jadikan mereka itu menguasai urusanku. Illam yakun bika alayya ghadab fala ubali, jika engkau tak marah kepada aku, tak kisahlah apapun. Tengok makam redha. Fala ubali ghaira anna afiyataka hiya awsa'u li, a'udzu bi nuri wajhika alladhi ashraqat bihi adh-dhulumat wa salaha bihi amru ad-dunya wal akhirah min an tanzila alayya ghadabak, min an tunzila alayya ghadabak aw tahilla alayya sakhatak laka utba hatta tarda. Kata Nabi, sekiranya tidak ada murkamu kepadaku, aku tidak peduli. Afiatmu lah yang lebih luas untukku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan, yang dibaiki dengannya urusan dunia dan akhirat, agar engkau jangan turunkan kepadaku murkamu, jangan halalkan kepadaku marahmu. Kepadamu lah penghujung pengharapan sehingga engkau redha. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maqam redha dalam segala keadaan. Yang inilah yang kita ingin mempelajarinya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang
Manusia mesti ada perkara yang sedih dalam hidup dia bila yang kita akan hadapi. Nabi juga sedih bila meninggalnya anak Nabi SAW, Ibrahim, anak Nabi alaihissalam, yang berusia 18 bulan. Nabi anak lelaki 18 bulan. Allah sedih Nabi SAW. Bukan saja anak Nabi ya meninggal. Tak boleh orang kata tengok anak dia meninggal itu balasan Tuhan kat dia. Tuhan, ujian Allah. Anak Nabi pun meninggal. 18 bulan Nabi, bukan ada anak lain, lelaki. Yang lain anak perempuan, Fatimah, Zainab. Yang ni anak lelaki. Bila Ibrahim meninggal, Nabi SAW, seperti mana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, baginda Nabi SAW sedih. Sahabat tengok air mata Nabi keluar. Nabi kata, innal aina tadma wal qalba yahzun wala naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Nabi kata, sesungguhnya mata menangis, jantung hati bersedih, tapi kita tidak akan menyebut apa-apa illa kecuali yang diredai oleh Tuhan kita. Sedih-sedih, tapi tak akan sebut apa-apa yang Allah tak redha. Kita tidak akan sebut apa-apa melainkan apa yang Allah redha. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya kami ini perpisahan denganmu itu benar-benar dalam keadaan sedih. Kami sedih berpisah denganmu. Ini contoh yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sebab itu mudah-mudahan inilah yang Nabi SAW kata, man zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba. Nabi kata zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Nabi Muslim. Zaqa ta'mal iman, akan merasai rasa iman tu, kelazatan iman itu. Man radiya billahi rabba, siapa yang redha Allah sebagai Tuhan. Kita senang sebut raditu billahi rabba, tapi redha ni maksud, kalau andai benda ni tak ada, ya, andai aku tak nak Tuhan lain, aku nak Tuhan ni, macam tu. Kalau ada pilihan pun memang tak ada pilihan lah. Itu kemuncak dalam jiwa kita ni. Bukan saja kita salat, bukan saja kita semayang, kita bangkit tahajud, baca Quran malam-malam, tapi hati kita kata, ya Allah, aku rindu padamu, aku redha padamu, aku tak pernah ada tak puas hati Engkau sebagai Tuhan. Itu makna. Maksudnya aku takkan buat apa-apa terbayang nak buat pilihan Tuhan, tidak ada. Zaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba, redha dengan Allah sebagai Tuhan, wa bil islami dina, Islam sebagai agama, wa bi Muhammadin rasula, Muhammad itu sebagai rasul. Dan fadilat redha ini begitu besar. Sebab itu apabila hamba-hamba Allah nanti masuk ke dalam syurga, Allah bertanya nikmat kepada mereka, mereka rasa semua nikmat Allah Subhanahu wa taala telah bagi
pada mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala kata ada lagi satu nikmat yang besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, bila semua ahli syurga, ya ahli jannah, Allah panggil wahai ahli syurga. Ahli syurga kata labbaika wa sa'daik, labbaika rabbana wa sa'daik. Ya wahai Tuhan kami sambut. Allah, nikmat syurga, berbicara dengan Tuhan. Wal khairu fi yadaik, dalam riwayat Muslim, riwayat Bukhari tidak. Wal khairu fil yadaik, kebaikan itu di tanganmu. Tuhan tanya, hal raditum, kamu redha ke apa yang ku bagi? Allah, tak ada tu, masuk syurga. Tuhan tanya puas hati lah, masuk syurga tu. Ya Allah, syurga ni la ainun ra'at wala uzunun sami'an wala khatara ala qalbil bashar. Mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar, tak pernah terlintas keindahan. Sedahsyat-dahsyat hamba yang melalui azab dalam dunia ni, hanya dengan selalu celupan di dalam syurga, segala ingatannya terhadap derita dunia yang pernah ia lalui hilang. Hebatnya syurga. Allah cipta dunia ni, tengok indah. Saya pun pergi banyaklah negara, tengok Masya Allah cantik. Tapi Tuhan kata tak ada apa ni bagi syurga. Arduhas samawat, yang keluasnya langit dan bumi. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Hari Jumaat ini kita baca surah Al-Insan. Bila kamu lihat, kemudian kamu lihat satu nikmat dan satu kerajaan yang besar. Setiap kita ni dalam syurga ni bukan jadi raja lebih, jadi raja lebih daripada raja. Dan dunia ni raja mana yang hebat? Setakat negara dia tu lah, dengan berapa puluh ratus biji istana pun banyak tu. Allah sediakan arduhas samawati wal ard, luasnya syurga ni langit dan bumi. Allah sediakan. Allah apa saja yang nak dia bagi. Setiap kita masuk syurga ni lebih daripada segala raja dalam dunia ni. Allah, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Bila kamu lihat dan kemudian kamu lihat satu nikmat dan satu kerajaan yang besar, Allah berikan. Allahumma inna nas'alukal jannah, ya Allah kami minta padamu syurga. Ahli syurga ni Allah tanya dia, hal raditum, kamu redha ke? Wa ma lana la nardi wa ma lana la narda ya Rabb. Kenapa pula kami tak redha wahai Tuhan di atas segala kurniaan? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Kau telah bagi pada kami apa yang kau tak bagi siapa-siapa pun di kalangan hamba. Ini ahli syurga kata. Hatta ahli syurga yang last sekali, yang makam paling rendah sekali, dia kata tak ada orang lebih baik daripada dia. Ini hebat syurga Allah. Allah tanya, ala u'tikum afdalu min dhalik? Ala u'tikum afdala min dhalik? Maukah aku berikan u'tikum afdala min dhalik, yang lebih baik daripada itu? Ya Rabbi, wa ayy syai' afdal min dhalik? Wahai Tuhan, apa lebih baik daripada ini? Tak ada yang lebih baik. Allah kata, uhillu lakum ridwani fala askhutu alaikum ba'dahu abada. Uhillu alaikum ridwani, aku redha, aku halalkan untuk kamu keredaanku, dan aku tak marah kat kamu dah sampai bila-bila. Allah, nikmat. Nikmat kemuncak daripada pencapaian kita. Kemuncak pencapaian ni bukan jadi menteri, bukan jadi raja, bukan jadi orang besar, jadi presiden, bukan jadi mufti, bukan jadi ulama. Ini semua gelaran-gelaran saja. Kemuncaknya apabila Allah redha pada kita, kita redha padanya, dan kita masuk ke dalam syurga dia. Ini adalah perkara yang kita mesti berusaha dalam hidup kita untuk capai.
Dan saya ni ceritalah, mudah-mudahan saya dan tuan-tuan sama-sama mencapai hal ini. Itulah yang dijanjikan juga oleh Allah pada Nabi daripada peringkat awal. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Tuhanmu akan bagi padamu dan engkau akan redha. Dan mudah-mudahan kita ini mendapat redha Allah Subhanahu wa taala dan kita redha dengan apa yang Allah berikan untuk kita ini. Inilah satu bab yang penting dan kita akan sambung insya-Allah tentang tawakal nanti. Cumanya saya nak sebut ialah kita redha dengan apa yang Allah bagi pada kita dan masih yang sama juga kita redha dengan ajaran agamanya. Ajaran agamanya menyuruh kita berusaha kepada yang lebih baik, menyelamatkan diri daripada kebinasaan. Itu ajaran agamanya. Kita redha, kita tak komplain. Kita kata buat apa dah ada syurga dah ada, dia suruh, kita redha. Dia kata suruh kita berjuang, kita berjuang. Dia kata suruh kita hadapi kepayahan dalam mempertahankan agamanya, kita hadapi, kita redha. Dia kata jangan kita mencampakkan diri dalam kebinasaan, kita jaga diri yang dia bagi pada kita. Ini tanda kita redha dengan agamanya, redha dengan zatnya yang maha agung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita dan berkati kita pada malam ini. InsyaAllah jika diizinkan Allah, kita akan sambung semula pada hari esok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.